Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Buletin 1.30 23 Mei bersama saya Nik Munira Nik Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Wanita warga emas dibunuh anak kandung. Aliran trafik di lebuh raya utama terkawal menjelang Aidilfitri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang wanita warga emas dibunuh oleh anak perempuannya selepas kedua-duanya bertikam lidah di lahar kepar dekat kepala batas Pulau Pinang malam tadi. Suspek didapati membelasah mangsa berusia 90 tahun dengan topi keledar dan tongkat sehingga maut. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 10.30 malam. Ketika kejadian terdapat cucu perempuan mangsa yang juga anak suspek berusia 16 tahun di rumah itu. Menurutnya, remaja berkenaan dikatakan terdengar pertengkaran antara ibu dan neneknya itu. Remaja itu berada dalam bilik kerana ibunya melarangnya keluar, namun dia terdengar ibunya mengugut mahu membunuh neneknya sambil terdengar bunyi barang jatuh. Tidak lama kemudian, ibu saudaranya yang juga anak bongsu neneknya pergi ke rumah itu dan terkejut apabila menemui ibunya sudah tidak bernyawa. Suspek yang berada di luar rumah ditahan sejurus polis tiba di lokasi. Di mana dipercayailah pada ketika itu suspek iaitu anak kepada si mati ini telah memukul mangsa di bahagian muka dengan menggunakan helmet dan juga tongkat yang digunakan oleh si mati lah. So kita telah berjaya menangkap suspek dan suspek merupakan anak yang kedua kepada si mati lah. So suspek ini juga kita dapati menghadapi masalah kemurungan. Dipercaya ada sikit sakit mental. Menurut ahli keluarga, suspek pernah menjalani rawatan psikiatrik selepas kematian suaminya 3 tahun lalu. Bagaimanapun, dia dihantar ke Hospital Kepala Batas untuk pemeriksaan mental. Motif pergaduhan masih dalam siasatan. Mayat dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana kesalahan membunuh. Pemandu kenderaan pacuan 4 roda yang mengamuk dan merempuh orang ramai di tapak peniaga di Bukit Sentosa, Hulu, Selangor direman 7 hari bagi membantu siasatan. Perintah reman sehingga 29 Mei depan dikeluarkan mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Suspek berusia 32 tahun itu dibawa ke Mahkamah Majistret Shah Alam untuk proses reman pagi tadi. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan, Seksyen 90 Akta Polis dan Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam kejadian pada jam 6.35 petang itu, suspek dipercayai dalam keadaan mabuk semasa kejadian dan telah melanggar gerai serta pengunjung yang berada di tempat kejadian. 5 individu termasuk seorang wanita dilaporkan cedera akibat dirempuh kereta suspek. Kesemua mangsa berusia antara 40 hingga 50 tahun itu dikatakan berada dalam keadaan stabil. Cermin sisi kereta diketuk dikatakan menjadi punca suspek mengamuk dan bertindak sedemikian. Kebakaran tangki minyak di Kampung Paya, Port Dickson, Negeri Sembilan semalam berjaya dikawal daripada merebak ke tangki bersebelahan. Ia selepas bomba melakukan pemindahan minyak secara pantas. Dalam satu kenyataan, Komander Operasi yang juga pengarah bahagian operasi Putrajaya, Nur Hisham Muhammad berkata, kebakaran tangki T1108 milik sebuah syarikat itu membabitkan jumlah keseluruhan 63,000 liter minyak. Katanya minyak daripada tangki berkenaan berjaya dipindahkan ke tangki T1105. Balai Bomba dan Penyelamat BBP Port Dickson menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu
jam 4.15 petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Negeri Sembilan kemudian menggerakkan bantuan daripada BBP Teluk Kemang serta BBP Seremban 2 bagi kerja pemadaman kebakaran tangki. Kebakaran membabitkan tangki minyak Heng Yuan Refining Company Berhad PD di Jalan Kampung Paya di Port Dickson. Tindakan awal bagi operasi dengan menggunakan kaedah cooling pada tangki bersebelahan sebelum pemindahan minyak ke tangki lain. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Aliran trafik di lebuh raya utama Kenalan Plus Malaysia Berhad Plus menunjukkan pergerakan bertali arus di beberapa jalan utama. Semalam saja hampir 1 juta kenderaan dilapor menggunakan lebuh raya Plus. Untuk perkembangan trafik terkini di lebuh raya Plus, rakan tugas Syahira Izzati Yaakob bersedia di Bangunan Persada Plus Subang. Teruskan Syirah. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nik Mudirah menjelang Syawal. Sehari lagi menjelang Syawal, saat negara masih lagi berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan larangan rentas negeri dikuatkuasakan. Dapat kita saksikan terdapat peningkatan dari segi jumlah kenderaan yang menggunakan lebuh raya Plus di jalan-jalan utama. Dan saya dimaklumkan bahawa jumlah kenderaan ini adalah meningkat jika dibandingkan dengan pelaksanaan pada Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 1, 2 dan juga PKP Fasa 3 yang diadakan lebih awal lagi. Baiklah, tanpa saya membuang masa, bagi saya mengulas dengan lebih lanjut mengenai aliran trafik terkini, bersama saya kini adalah Ketua Kecemerlangan Operasi Plus Malaysia Berhad, Encik Muhammad Yusof Abdul Aziz. Terima kasih Encik Yusof sudi bersama kami di Bulletin 130. Sihat ya? Sehat, Alhamdulillah. Baiklah, Encik Yusof, setakat dengan hari ini berdasarkan pemantauan oleh pihak Plus sendiri, mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana dengan jumlah ataupun kadar pergerakan ketika ini jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya? Baik, Zurah, kalau melihat kepada pergerakan trafik, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini, memang berbeza sekali tahun ini sebenarnya. Kita boleh lihat trafik ke utara dan selatan amat lancar dan tidak terdapat langsunglah kesesakan sebenarnya, di mana dibandingkan dengan trafik harian pun sebenarnya kami beroperasi di bawah kadar trafik yang rendah sebenarnya. Jadi kita tidak mendapat menjangka sebarang kesesakan akan berlaku di sepanjang lebuh raya utara selatan setakat ini. Termasuk juga besok, saya percaya sebenarnya trafik ada tetapi lebih kepada kawasan tertentu saja, terutama sekali di kawasan-kawasan bandar untuk mereka beraya lah sebenarnya. Yep. Encik Yusof, kalau kita dapat lihat di skrin belakang sana, ada terdapat 1-2 tempat yang mana macam sedikit sesak, tapi sebenarnya adalah apa yang berlaku di sana sebenarnya? Baik, sebenarnya yang kesakan itu sedikit ialah ada slow moving di beberapa tempat sebenarnya adalah akibat daripada sekatan jalan raya yang dilakukan oleh pihak PDRM ya, untuk menyaring pergerakan trafik-trafik yang cuba untuk merentas negeri, di mana ini adalah keperluan yang diarahkan supaya kita dapat mengekang COVID-19 ini. Kawasan-kawasan yang seperti di Juru sekarang ini di belakang sana, di Serenia City, di Putra Mahkota, termasuk juga di kawasan Tanjung Malim sedikit, memang ada sekatan jalan raya lakukan untuk menyaring pergerakan merentas negeri sebenarnya. Ini dilakukan oleh pihak berkuasa PDRM. Sejak daripada semalam, saya percaya hinggalah selepas hari raya juga akan berlanjutan seperti ini sebenarnya. Dan kawasan-kawasan tersebut kita jangkakan sedikit kesesakan akan berlaku. Encik Yusof, saya dimaklumkan bahawa pihak Plus sendiri ada menyediakan beberapa kemudahan ataupun ada membuat persediaan untuk menghadapi PKPB dan juga pergerakan orang ramai ketika ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit? Baik, ya, memang sebenarnya kita juga sebenarnya membuat persiapan untuk menghadapi kadang-kadang situasi COVID-19 ini, di mana kita telah mula daripada dulu lagi, daripada PKP 1 lagi, telah mengadaptasi kebanyakan daripada SOP yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan untuk kita mengekang COVID-19 sebenarnya. Kalau berhenti di kawasan rehat kami contohnya, memang telah sedia ada ni telah ditutup surau, tidak boleh melakukan solat di sana. Walaupun tandas kita masih lagi terbuka, kita telah menyediakan social distancing punya marking untuk ke tandas. Boleh berehat di kawasan rehat kami contohnya, tetapi tidak boleh berkumpul. Itu adalah antara SOP-SOP yang sekarang ini kita guna pakai. Termasuk juga dengan laluan-laluan lain sebenarnya, di mana kita juga menyediakan tempat-tempat yang sepatutnya untuk berehat tetapi tidak boleh berkumpul. Kekalkan jarak social distancing sepatutnya yang kita gunakan. Baik, bagi pengguna lebuh raya Plus ada sedikit 1-2 nasihat yang ingin diberikan.
Kalau masih perlu untuk membuat perjalanan, contohnya ya, walaupun kerajaan mengatakan duduklah di rumah, stay at home, berayalah di rumah masing-masing, tapi jika masih lagi perlu membuat perjalanan, pastikan kad Tashingo kita di top up dengan sebaiknya, kemudian rancanglah perjalanan yang terbaik sebenarnya sebelum memulakan ni. Boleh kontak kita, boleh hubungi kami di 1800 888 000 untuk mengetahui trafik terkini sepanjang perjalanan anda. Rancanglah yang terbaik. Baik, terima kasih Encik Yusof. Selamat Raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Baiklah, kepada semua rakyat Malaysia perlu diingatkan bahawa negara masih lagi dalam usaha untuk menangani penularan COVID-19. Jadi tolong patuhi setiap SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, jaga jarak sosial dan jaga kebersihan diri anda. Ingat, kita jaga kita mesti menang. Saya Syahira Izzati Yaakob, kita kembali ke studio bersama Nik Munirah, Nik Hassan. Silakan. Terima kasih Syira. Sementara itu, membeli belah di saat akhir sudah menjadi kelaziman setiap kali menjelang Aidilfitri. Biarpun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, orang ramai mahu mendapatkan barangan yang lebih murah ditawarkan peniaga. Langsung dari Kuala Berang, Hulu Terengganu, wartawan Muhammad Isa Abdillah Ngah ada laporannya. Terima kasih Sri Pentas, langsung dari Pasar Besar Kuala Berang, Hulu Terengganu, dan sejak jam 10 pagi tadi hasil tinjauan saya di kawasan Pekan Hulu Terengganu ataupun Pekan Kuala Berang ini dapat melihat gelagak-gelagak orang ramai membuat pembelian di saat akhir. Dan apa yang saya kagum ialah orang-orang di Hulu Terengganu ini sangat berdisiplin dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKPB ini. Dan tidak heranlah daerah Hulu Terengganu ini menjadi daerah sifar jangkitan COVID-19. Dan hasil daripada pembelian di saat akhir juga mungkin akan mengundang pembelian panik yang boleh menyebabkan pembaziran wang ya. Dan bercakap mengenai itu, pada hari ini bersama saya Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosal Wahid. Terima kasih Datuk kerana sudi bersiaran bersama kami di Buletin Sedikit 130. So Datuk, bercakap berkenaan dengan pembelian di sana akhir ni, mungkinlah kita lihat ada nasihatlah kepada pengguna supaya tidak panik dan tidak membazir. Pertama sekali terima kasih kepada TV3 yang sudi berkunjung ke kawasan hijau Hulu Terengganu daripada COVID-19 ini. Sebenarnya panic buying tidak berlaku di Hulu Terengganu ini, walaupun dikatakan bahawa ada sedikit kenaikan harga barang, tapi masih terkawal kerana kita memperkenalkan skim harga maksima musim perayaan, yang mana kita telah menjadikan 30 jenis barangan untuk kita kawal sepanjang musim perayaan ini sehingga kepada 3 hari bulan nanti. Jadi diharap pengguna-pengguna akan menjadi pengguna yang bijak untuk memilih mana-mana barang-barang yang harganya murah dan bandingkan harga. Dan kita ada satu program yang dinamakan Price Catcher yang boleh diinstal di dalam telefon bimbit masing-masing untuk nak membandingkan harga di seluruh tempat di Malaysia ini. Jadi kita harap dengan adanya gadget tersebut ataupun aplikasi tersebut akan memudahkan pengguna memilih kedai harga barang yang murah untuk penggunaan harian. Okey, kita dah ada price catcher, kita ada juga letak signage ataupun senarai barangan di pasar-pasar untuk memudahkan pengguna untuk membeli barangan keperluan supaya dapat membandingkan harga. So apa rungutan paling banyak diterima oleh pihak Datuk sendiri sepanjang musim perayaan ini? Kita sebelum kita adakan skim harga maksima ini, kita menerima urutan tentang harga ayam yang terlalu melambung. Dikatakan di Terengganu sehingga menjangkau RM9.60 1 kilo. Jadi atas kerjaan tersebut, atas keperhatianan kerajaan memandang bahawa ini satu benda yang amat menekan rakyat. Maka kita perkenalkan skim harga maksima barang tersebut. Dan alhamdulillah dengan adanya harga maksima ini, harga barang tersebut dapat dikawal dan pengguna akan dapat membeli harga yang lebih murah berbanding dengan sebelum ini. Jadi dinasihatkan supaya orang ramai menjadi pengguna yang bijak kerana esok kita akan menyambut Hari Raya dan sudah tentu kita bersederhana oleh faktor PKPB ini, dan juga yang paling penting adalah jangan membazir. Dan sebelum saya menyerahkan kepada Nik Munirah di studio, dari kesempatan ini juga ke semua pegawai dan anggota ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan kepada Nik Munirah, jangan retah negeri, jangan kelik raya. Stay baca begitu. Salam hormat.
Terima kasih, Ishak. Di Alor Star Kedah pula, Pekan Rabu menjadi destinasi penting dituju orang ramai bagi mendapatkan barangan keperluan setiap kali menjelangnya Syawal. Kita bersama Kumaran Rajamani untuk lintas langsung dari sana. Kumaran, bagaimana suasana di Pekan Rabu? Masih meriah seperti kelazimannya? Ya Niki, kalau sebut nama kompleks Pekan Rabu, anak rantau yang duduk luar Alor Star sekarang ni pastinya sedang merindui suasana di kompleks ini. Sebutlah apa jenis makanan tradisi sekalipun, bahulu, cakang ayam, serunding, semua ada kat sini. Pakaian jangan ditanya, sampai ke tudung saji pun ada di sini Niki dan penonton. Dan bagaimanapun suasana yang lazimnya kita dapat lihat di kompleks ini pada tahun-tahun sebelum ini agak tidak dapat dilihat tahun ini. Suasananya agak suram ya. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai keadaan ini, bersama saya ketika ini adalah Encik Muhammad Jalaluddin Muhammad Noor, pengerusi Koperasi Pekan Rabu. Encik Jalal, terima kasih kerana bersama dengan kami. Mungkin boleh ulas sikit pandangan saya tadi, suasana agak suram. Sejauh mana kebenarannya? Ya, dia keadaan semasa. New normal dia lain sikit. Jadi pelanggan pun dia faham apa yang patut dia orang buat. Jadi saya rasa dari kita buka dari 9 hari bulan itu hari, saya tengok pelanggan tu ada dia tapi masa dia banyak kesiang. Dia maknanya dulu bulan puasa dia orang boleh berbuka puasa, sekarang masa tak sesuai. Jadi dia orang pun hanya datang membeli belah apa yang keperluan yang dia orang patut buat, dia orang beli. Saya rasa pelanggan pun dia bersedia dengan keadaan semasa lah. New normal ni dia orang faham, jadi dia untuk dapatkan pakaian untuk anak dia, untuk beli kuih-kuih muih pun, jadi dia buat persediaan. Jadi saya rasa pelanggan tu adalah juga dia punya peratus tu korang, pasal tak boleh terkumpul. Jadi yang daripada luar anak-anak Kedah ni tak boleh balik, itu yang patuh dia. Jadi saya rasa 60% juga, 60 ke apa nak mana pelanggan 60 apa kekurangan maknanya 60 ke 60% yang pelanggan yang ada tu, 40 kekurangan tu 40% daripada keadaan semasa. Cik Jalal, kalau kita tengok banyak persiapan yang dibuat sebenarnya oleh Pekan Rabu ni untuk menyambut pelanggan-pelanggan. Mungkin boleh cerita sikit dari segi SOP yang disediakan di sini untuk memastikan keselamatan pelanggan yang mungkin nak main lepas ni. Ya, untuk maklumat dari kita ikut masa pembukaan itu hari lagi, kita tetapkan pelanggan kena ikut SOP yang maknanya suhu, topeng, apa tangan, apa semua dah, maknanya penjarakan. Dia orang datang ke kedai ni maknanya duduk di luar, jadi si pelanggan duduk di luar, tokeh duduk di dalam, macam tu lah dia punya suasana dia. Maknanya kita kekalkan macam tu. Untuk kedai makan pun macam tu juga, maknanya satu meja tu 6, boleh duduk 3 saja. Jadi maknanya kita harap dia orang bagi kerjasama lah pada kita, supaya jangan kita pun jadi masalah, dia orang jadi masalah. Itu selalu saya timbulkan itu lah. Jadi kita untuk menghadapi raya ni, kita tak mau Pekan Rabu suram tu, jadi kita buat macam biasa juga. Banner lah, lampu lah. Jadi pelanggan pun rasa macam raya juga. Jadi pihak peniaga pun macam raya juga. Jadi yang saya kata tadi lah, jadi kekurangan tu ada lah. Jadi terima kasih Encik Jalal. Terima kasih kepada anak-anak Kedah yang masih berada di sekitar Alor Star, tak tahu nak beli apa setakat ni, ataupun tak buat persediaan lagi, pakat main ramai-ramai dekat kompleks Alor Star ni, kompleks Pekan Rabu Alor Star ni, untuk dapatkan keperluan anda dan sokong peniaga-peniaga di sini. Sekian dahulu langsung dari Alor Star, Niki. Raikan kemeriahan Hari Raya dengan udara segar daripada Penulen Udara Kowe. Beli sekarang dan jimat sebanyak RM800. Kad pemandu yang tamat tempoh sebelum 18 Mac 2020 menjadi antara faktor kira-kira 30,000 pemandu taksi masih belum mendapat bantuan RM600 daripada kerajaan. Dalam satu kenyataan, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, kerajaan bersetuju membenarkan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk memperbaharui kad mereka dengan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan selewat-lewatnya 1 Julai depan.
Agensi berkenaan akan membantu pemandu untuk tindakan susulan bagi mendapatkan bayaran tunai RM600 yang dibayar secara one-off. Bagi pemandu teksi yang tidak mempunyai akaun bank simpanan nasional BSN, mereka perlu mengemaskini butiran akaun bank melalui laman sesawang seperti tertera. Manakala bagi pemandu yang mengalami masalah bankrupt atau muflis, boleh merujuk kepada bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Kerajaan sebelum ini mengumumkan bayaran RM600 kepada pemandu teksi berdaftar dengan peruntukan sejumlah RM18 juta bagi fasa pertama melalui pakej rancangan ekonomi 2020. Seramai 29,447 pemandu yang mempunyai kad sah dan aktif telah menerima manfaat itu bermula 2 April lalu. Memahami permintaan makanan sihat ketika Aidilfitri, syarikat produk sejuk beku Kawan Food Berhad memperkenalkan 2 produk baharunya, Paratha dan Capati Rendah Indeks Glisemik GI. Diperbuat daripada campuran bahan premium enak seperti okra, lentil dan halba. Ia mempunyai kandungan serat yang tinggi selain tidak menggunakan sebarang pengawet tambahan. Dengan 30% lebih rendah lemak, kedua-dua produk ini sesuai untuk mereka yang berdiet dan menjaga paras glukosa rendah dalam badan, namun pada masa sama mahukan hidangan yang enak lagi mengenyangkan. Memerlukan hanya 3 minit untuk disediakan, produk berkhasiat ini nyata pilihan tepat buat mereka aktif dan sibuk bekerja. Diperakui halal, Paratha dan Capati Rendah GI itu kini boleh didapati di semua pasar raya utama di seluruh negara dan secara dalam talian di www.kawanfood.my. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Britain akan mengenakan perintah kuarantin 14 hari kepada mana-mana pelancong asing dan juga warga tempatan yang baru pulang ke Britain. Perkara itu dimaklumkan oleh Setiausaha Ireland Utara, Brandon Lewis dalam satu sidang media. Perintah terbabit dijangka berkuat kuasa mulai bulan depan dan penerangan lanjut mengenainya akan diumumkan dalam tempoh terdekat oleh Setiausaha Dalam Negeri Priti Patel. Keberkesanan polisi itu menurut Lewis akan dinilai setiap 3 minggu. Lewis turut mengarahkan agar warga asing yang berhajat untuk ke Britain dalam tempoh terdekat untuk meminda sebarang urusan selepas tempoh 14 hari kuarantin. Kegagalan berbuat demikian ataupun jika sengaja melanggar perintah kuarantin, individu berkenaan boleh didenda sehingga £1,000 bagi satu kesalahan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, susulan sekatan perjalanan dibuat kebaikan negara ekoran pandemik COVID-19, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menjangkakan skuad kebangsaan terpaksa menjadikan pasukan dari Liga Malaysia sebagai aksi persahabatan sebelum mengharungi aksi kumpulan J kelaikan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 Oktober ini. Pandangan itu dikongsi Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam. Beliau menjelaskan, Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho ada memohon untuk mengadakan aksi persahabatan di luar namun sukar dilaksanakan. Katanya setiap negara mempunyai polisi tersendiri terutama dalam isu menerima kunjungan pelawat asing. Menerusi jadual dikeluarkan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, skuad kendalian Cheng Ho akan bertemu Emirat Arab Bersatu UAE di gelanggang. Macam ada tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo